Hai anak-anak semua, hari ini kita belajar respirasi sel dan fotosintesis. Jom belajar. Jom kita berkenalan dengan respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar bermaksud menyedut oksigen dan menghembus karbon dioksida. Respirasi luar adalah pertukaran gas antara persekitaran dan organisme. Disebut sebagai pernafasan. Sekarang kita belajar tentang respirasi dalam. Respirasi dalam berlaku dalam sel dalam badan sel haiwan dan dalam sel tumbuhan. Respirasi dalam disebut sebagai respirasi sel. Ingat anak-anak, respirasi luar adalah pernafasan, respirasi dalam adalah respirasi sel. Sekarang kita bandingkan respirasi sel dan fotosintesis. Jom belajar. Sekarang kita tengok organisme yang terlibat dalam respirasi sel dan fotosintesis ialah tumbuhan, mikroorganisme, kulat pengurai, dan haiwan yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Satu lagi mikroorganisme di bawah fotosintesis ialah unisel euglena. Ingat lagi tak, euglena mempunyai ciri haiwan dan tumbuhan. Sebab itu dia dapat buat makanan sendiri. Sekarang kita buat pembandingan kedua. Respirasi sel berlaku di mana? Fotosintesis berlaku di mana? Respirasi sel berlaku di mitokondria. Fotosintesis berlaku di kloroplas hijau. Ingat lagi tak mitokondria anak-anak? Ia adalah power generator ataupun penjana tenaga, berfungsi menghasilkan tenaga. Mitokondria adalah penjana tenaga di dalam sel badan kita. Untuk memberhentikan penjana tenaga di dalam badan daripada berfungsi, racun cyanida, cyanide, racun yang spesifik menyerang mitokondria, menghalang penghasilan tenaga. Kesannya ialah MATI. Kita sudah tahu respirasi sel berlaku di mitokondria, fotosintesis berlaku di kloroplas. Seterusnya kita tengok siapakah yang menyerap tenaga, yang manakah yang menghasilkan tenaga. Jom tengok. Ingat anak-anak, penjana tenaga menghasilkan tenaga. Respirasi sel menghasilkan tenaga daripada makanan yang dimakan. Fotosintesis pula menyerap tenaga daripada matahari. Fotosintesis menghasilkan glukosa, membuat makanan. Respirasi sel pula menghancurkan, menguraikan, menggunakan glukosa, yaitu makanan, untuk menghasilkan tenaga. Respirasi sel menggunakan tenaga kimia. Fotosintesis menggunakan tenaga cahaya. Respirasi sel, organisme menyedut oksigen dan makan glukosa, guna oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan tenaga. Lihat anak-anak, karbon dioksida dan air akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen dan glukosa yang dihasilkan oleh fotosintesis
digunakan kembali oleh organisme. Lihat anak-anak, respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Proses respirasi sel memerlukan glukosa dan oksigen menghasilkan bahan buangan karbon dioksida, air, dan tenaga. Proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, dan tenaga menghasilkan produk dia glukosa dan oksigen yang diperlukan oleh respirasi sel. Ingat anak-anak, respirasi sel sentiasa berlaku. Kalau berhenti berlaku, bermaksud RIP, rest in peace. Fotosintesis hanya berlaku ketika ada cahaya. Lihat anak-anak, tumbuhan sentiasa berespirasi dengan menyedot oksigen dan membebaskan karbon dioksida siang dan malam. Tumbuhan sentiasa bernafas walaupun tiada hidung. Hidung tumbuhan digantikan dengan stoma. Lihat anak-anak, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen semasa fotosintesis. Semasa tumbuhan fotosintesis siang hari, dalam masa yang sama, tumbuhan sentiasa berespirasi. Fotosintesis hanya berlaku pada waktu siang. Respirasi tumbuhan berlaku siang dan malam. Semoga jelas dan dapat faham. Jangan lupa subscribe dan juga buat Google Form latihan di bawah. Bye-bye!